Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam perbincangan grafik komunikasi teknikal. Pada hari ini kita akan bincangkan tajuk tangent, soalan nombor 27, soalan nombor 28, soalan nombor 29 pada muka surat 46 modul kita. Jadi pada soalan yang ini cikgu nak tunjuk pada soalan 27 dan 28 sahaja ya. Sebelum tu, soalan tangent ni kalau dah masuk soalan 27 dan 28 ni dah kira advance dah lah, dah kira penamat kepada item-item ataupun kaedah-kaedah yang ada dalam tangent. Jadi kita tengok kaedah apa yang ada pada soalan nombor 27 dan soalan nombor 28. Jadi kita guna modul local publication. Okey, jadi soalan nombor 27 dan 28 ni macam inilah. Saya tunjuk dalam satu lukisan yang mudah dan kita nak tengok macam mana kaedah nak melukis. Cikgu lajukanlah ya. Okey, soalan 27 dia suruh bina bulatan yang bertangent pada garisan P dan Q. Jadi kita ada P, titik P dan di sini ialah Q. Q bulatan P. Jadi apa yang dia nak? Dia nak kita bina satu bulatan bertangent. Tangent pada point P. Dia nak tangent kat sini. Dan tangent pada bulatan dengan Q. Bulatan kita bina tu tangent pula dengan bulatan Q. Kalau kita nak lakarkan macam ni lah kot. Tangent kat sini satu. Dan tangent di sini satu. Macam itulah. Ni saya sketch saja. Jadi tangent satu tempat. Tangent lagi satu tempat di sini. Jadi kaedah mana yang kita nak guna pakai. Okey. Jadi kita nak guna kaedah. Kaedah kita, ingat dua bulatan bertemu. Jadi bila dua bulatan bertemu. Okey, kaedah dia kaedah. Kalau saya panggil kaedah zigzag. Okey, ada cikgu panggil kaedah lelayang. Okey, prinsip dia, asas dia mudah saja. Apa yang dikatakan zigzag dan lelayang ni? Ada yang kata rama-rama. Kaedah rama-rama. Nanti sebab bentuk-bentuk dan terhasil nanti ada tiga benda ni. Okey. Sekarang kita tengok, bila dua bulatan bertemu pada satu titik P, kan? Dia punya ciri-ciri dia. Saya buat satu garisan cross pusat bulatan. So, saya dapat titik P. Kat sini saya dah pilih P ya, saya ambil Q lah sini. Q. Saya dapat titik Q di sini pada penghujung. Dan saya selarikan garisan ini pada bulatan rakan dia ni, bulatan rakan dia, saya selarikan. Bila saya selarikan Q saya ni di bahagian atas, saya ambil titik di bahagian bawah. Saya ambil di bahagian bawah. Kalau atas tu Q, saya ambil sini QR. Ingat pertama sekali, ini garisan. Kemudian saya selarikan melalui pusat bulatan rakan dia tu, bulatan rakan dia. Saya dapat, kalau kat sini saya ambil atas, dia bertentang kedudukan, bertentangan, saya ambil R, bawah. R. Saya sambungkan Q dengan R. Bila saya sambungkan Q dengan R, apa yang saya dapat ialah sambungan saya ini akan melalui titik tangent P. Okey, titik tangent P. Okey, ini dia punya kaedah dia. Atau dia punya ciri-ciri khas yang ada pada dua bulatan yang bertemu. Sebab kita nak gunakan pada soalan. Okey, bila kita sambung Q dan R tadi, bila kita sambung, kita akan dapat titik tangent dia pada pertemuan kedua-dua bulatan itu titik P. Ingat, pusat bulatan kita tahu. Pusat bulatan rakan ni pun kita tahu. Tangent kita tahu. Kalau kita sambungkan, dia sebenarnya berada dalam garis yang lurus. Ini lagi satu ciri-ciri yang pelajar kena tahu. Jadi, awak tengok bentuk dia. Nampak? Saya sebut zigzag. Z, nampak Z. Ini pun, pusing sini pun Z juga. Okey. Sekarang kita tengok ciri ini. Kita buat bentuk yang lain. Kita ambil garisan yang lain. Contoh garisan lain macam mana? Okey. Katakan saya ambil satu garisan sini pula. Saya ambil satu garisan sini. Saya ambil S. Titik sini S. Garisan ni, ciri dia mesti selarikan dengan bulatan rakan dia. Dengan syarat dia bertangent satu titik lah. Selarikan. Ini ciri dia. Okey. Bila saya selarikan, kat S ni saya ambil bawah. Saya kena ambil silang kedudukan. Saya ambil kedudukan, saya ambil atas. Kalau S bawah, bila saya selarikan, saya ambil atas. Atas dia ialah ST. Bila saya sambungkan S dengan T, apa yang kita dapat ialah
kita tetap dapat melalui titik tangen P. Walaupun garisan kita berbeza kedudukan. Tadi saya buat pertama macam ni. 1 dan 2. Kemudian saya buat lain pula 3 dan 4. Nampak? Dia akan bertemu juga pada titik tangen. So kita akan apply dekat sini ya. Kita akan apply dekat sini. Jadi kita pergi kepada soalan. Soalan kita, so kaedah ni kena ingatlah, kaedah zigzag ni dah layang. Rama-rama. Okey. Soalan, bina satu bulatan bertangen pada garisan di titik P dan bulatan Q. So, kita nak bina bulatan lah, tangen. Tangen kat sini, kita tak tahu lokasi dekat mana. Tetapi kat sini ialah titik tangen. Okey, bila kita tahu P ialah tangen kepada bulatan. Jadi, kita dah belajar sebelum ni. Bila kita tahu bermakna P ni ialah titik tangen. So, P ialah titik, P ialah tangen garisan dengan bulatan. Titik tangen jugalah. Tangen garisan dengan bulatan. Lalu mana garisan normalnya cikgu? Garisan normal ialah garisan yang bersudut tepat. Okey, mana garisan normal? Kita bina garisan normal. Okey, garisan normal ialah garisan sudut tepat. Maknanya kalau kat sini kita tarik, mana garisan normal cikgu? Ni garisan normal. Garisan bersudut tepat. Sebab apa perlu garisan normal cikgu? Sebab garisan bersudut tepat dia menuju pusat bulatan. Pusat bulatan O dia adalah kat sini. Jadi garisan normal ni ialah garisan yang menuju pusat bulatan. Garisan normal. So kita bina garisan normal. Okey, menggunakan kaedah yang kita buat tadi. Kita tahu ni ada bulatan sebenarnya. Kita lukis bulatan. Kita tahu ada bulatan, nanti nak lukis. Kemudian ini adalah titik tangen. Ini garisan normal. Berdasarkan kaedah kita tadi, bila kita garis satu garisan dan kita selarikan pada bulatan rakan dia. Ni bulatan rakan dia. Dia berjumpa kat nanti bulatan. Ni bulatan rakan dia. Kita selarikan. Okey, bila selari tegak sajalah. Bila kita tegak saja, bila kita selari tegak saja melalui pusat bulatan. Okey. Melalui pusat bulatan. Oh, saya ingat cikgu ni. Hal. Saya ingat. Okey. Kemudian tengok kalau pertama tadi saya pilih bawah S. So, titik pilihan pada garisan yang selari tadi, kita mesti ambil atas. Dia mesti bertentang kedudukan. Bertentangan kedudukan. So, kalau kita ambil kat sini P, kalau ini bulatan kita agak ini bulatan kita, P kat bawah. So, kita kena ambil kat atas. P, Q, R atas. Kemudian bila kita sambung kedua-dua titik, kita dapat titik tangen. So, kita sambung kedua-dua titik ini. Kita akan dapat titik tangen. Mana tangennya cikgu? So, inilah titik tangen kita. Tangen S. Saya namakanlah S. Saya namakan titik tangen kita. Persilangan dengan bulatan, itulah titik tangen. Persilangan dengan bulatan, tak kira lah bulatan pertama, kedua. Itulah titik tangen di antara dua bulatan. So, kalau dah dapat tangen, yang ketiga, pusat tangen dah tahu, pusat sini tahu. Tangen kita tahu, kita akan dapat pusat bulatan. Garisan yang kedua ini bila kita sambung pusat tangen, dia juga menuju pusat bulatan. So, pusat tangen, kita akan dapat pusat bulatan. So, inilah pusat bulatan kita. O. Dah dapat O, apa yang kita buat? Kita bina bulatan. Okey, kita bina bulatan pusat. Okey. Kemudian bila kita nak bina bulatan, kita test dulu. Test dulu betul tak? Dapat tak? Okey. Kita kena adjust sikit kedudukan. Alright. Persilangan kena ambil betul. Kalau persilangan tak betul, nanti tak bertepat. Okey. Okey, dapat. So, saya buat lukisan. Saya lukis. Okey, dapat dah bulatan. Okey. Lalu dalam lukisan ini, kita dah selesaikan soalan pertama. Soalan pertama kita dah selesai. Panjang sikit, tapi ini kaedah yang penting. Kaedah ini selalu dalam soalan, kita ada soalan yang bunyi dia kaedah JX. Kita ada soalan JX, mendapatkan bulatan JX. Dalam klip video cikgu yang lain tu ada contoh penggunaan dia. So inilah kaedah kaedah kita panggil zigzag, layang ataupun rama. Okey.
penggunaan dia boleh tengok dalam YouTube cikgu yang lain tentang penggunaan JX. Diberi satu titik. Diberi satu titik. So kes kat sini satu titik lah kalau dalam soalan. Okey, seterusnya. Soalan nombor 28. Jadi, selesai soalan atas. Soalan nombor 28. Bina satu bulatan yang bertangen dengan bulatan P dan bulatan E.